Hai, Assalamualaikum. Topik aku hari ni, aku nak cerita pasal feminis. Apa yang berkaitan dengan feminis, semua aku akan cerita kat sini. Okey, feminis ni adalah seseorang yang menyokong hak sama rata bagi wanita. So, bila kita bersentuh pasal wanita ni, pada satu masa tu lah kan, perempuan menganggap semua lelaki adalah trash. Semua lelaki adalah trash. Bila dia dah beranggapan macam tu, so adalah perempuan yang akan menyokong dan ada perempuan yang tak akan menyokong. Sebab macam aku sendiri, aku tak sokong yang semua lelaki tu trash. Sebab ada lelaki yang membantu aku juga dalam kehidupan, ada lelaki yang tak membantu. So tak semua trash. Tapi aku tak boleh nak salahkan orang juga, sebab mungkin orang ada sejarah tersendiri yang menyebabkan orang cakap lelaki tu trash. Okay, pada zaman dahulu lah, ni zaman yang berkurun-kurun lamanya, aku kaji, ada satu kaum ni mengamalkan konsep patriarki. So konsep patriarki ni adalah di mana lelaki akan memegang bidang kuasa yang lebih besar daripada perempuan. Bila dia dah pegang kuasa yang lebih besar daripada perempuan, kira dia lah segala-galanya. Okay? Dan pada ketika itu juga, ada buat undi pilihan raya dalam satu daerah tu. Tapi diorang tak benarkan perempuan untuk membuat undi, sebab diorang ni adalah kelas atasan yang kedua lah, second class. Sebabnya perempuan tak berhak untuk mengundi pada masa tu lah. So kenapa tak berhak, sedangkan diorang pun adalah citizen yang duduk dekat kawasan tu. So diorang pun berhak untuk memilih. Perempuan pun ada hak untuk memilih. Kenapa tidak untuk memilih, betul tak? So tak adil. Pada ketika itulah, pada zaman tu, diorang mengamalkan prinsip patriarki. Lepas tu, ini adalah berlaku di kalangan rakyat Malaysia, pun dengan kalangan di luar sana lah. Okay, ni berkaitan dengan domestic violence. So apa yang berkaitan dengan domestic violence ni, yang kita faham adalah keganasan dalam rumah tangga. Bila berlaku ni keganasan dekat dalam rumah tangga, as you know, lelaki ni akan jadi raja. Okay, bila kita pakai konsep raja, maksudnya dia berkuasa lah. Dia yang memegang segala-galanya. Apa benda yang terjadi, dia yang akan mengaturkan segalanya. Macam dia ketua lah. Okay, memanglah betul lelaki adalah ketua keluarga. Tapi kalau jadi ketua keluarga pun jangan sampai berkuasa sangat, sampai semua benda kau nak relax dan kau tak nak bagi kau arah-arah orang buat tu buat ni. Macam kau nak relax je, kau tak nak buat apa-apa. Contoh, kalau macam kau bagi arahan dekat isteri kau, dekat anak-anak kau, tapi kau tak buat benda tu. And then dalam keluarga juga kau buat apa nak adakan feminis tu sendiri, sedangkan dekat dalam Islam, Rasulullah mengangkat tinggi darjat wanita ni, sebab wanita adalah sebaik-baik perhiasan dunia, betul tak? So dekat dalam surah An-Nisa ayat 19, tidak halal bagimu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka. So ayat ni menunjukkan bahawasanya kita wanita tak boleh dikasari, ditindas dan sebagainya, sebab itu bukan yang mereka nak. Maksudnya itu bukan apa yang wanita mahukan daripada kaum lelaki. Okay? Jadilah seperti Rasulullah yang amat menyayangi Siti Khadijah dan Siti Aisyah, sebab dia mengangkat darjat wanita tu tinggi. Cubalah contohi Rasulullah sendiri. Sekian dari saya, Nurhayati Bernati daripada Dar MB. Assalamualaikum. Hai, nama saya Naomi Rafi dari
di atas talian seperti di WhatsApp, di Instagram, website dan lain-lain. Okey, pembelian secara offline pula adalah pembelian produk terus ke kedai. Okey, saya nak ceritakan kelebihan membeli barang secara online. Yang pertama, kita sebagai pelanggan kita boleh beli barang apa je, tak kira barang tempatan ataupun barang di luar negara. Kita nak beli barang luar negara senang je, beli online je. Yang kedua, ia dapat menjimatkan masa dan kos. Maksud saya menjimatkan masa dan kos. Menjimatkan masa, kita tak payah nak keluar jam lagi, sesak. So kita banyak masa kat situ nak keluar, nak pergi ke kedai tu. Menjimatkan kos, kalau kita keluar tambang minyak lagi. So banyaklah kos yang dikeluarkan kat situ. Okey, yang ketiga ialah tiada had masa. Contoh dia, kalau kita beli barang online, kita boleh 24 jam berurusan dengan orang tu. Okey, seterusnya saya nak ceritakan kelebihan membeli barang secara offline. Yang pertama, kualiti. Kualiti maksud saya di sini, kalau kita beli barang terus ke kedai, kita boleh tengok fizikal barang tersebut. Kita boleh pegang. Contoh kalau kita beli baju, kita boleh pegang baju tu okey ke tak dengan cita rasa kita. Okey, yang kedua, tempoh mendapat barang. Sebagai contoh, kalau kita beli barang secara online, kita perlu menunggu masa dalam 2-3 hari untuk dapatkan barang tu. Kalau kita beli barang terus ke kedai, time tu kita bayar, time tu kita dapat. Okay, so korang di luar sana bolehlah beli barang secara online dan offline. Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan dia. So korang jadilah pengguna bijak. Hai, Assalamualaikum. Saya Noaina Syafiqah binti Syamsuddin dari Politeknik Sultan Azam Shah, mengambil bidang penulisan perincitan. So, pertama sekali, apa itu merkuri? Okay. Seperti yang kita tahu, merkuri adalah salah satu unsur kimia yang bergerak ke dalam air ataupun udara dalam relatif rendah. Okay. Merkuri adalah bahan yang kerap kali dijumpai di dalam produk seperti krim, pencerah kulit, sabun, bedak asas, lepas tu pemerah pipi dan banyak lagi produk. Selalunya merkuri berada di dalam produk kosmetik yang selalu digunakan oleh wanita. Kenapa merkuri selalu dijumpa di dalam produk kosmetik? Kerana merkuri akan menghalang pembentukan melanin pada kulit wajah kita. Seterusnya menyebabkan kulit kita menjadi cerah. So, siapa yang memakai produk yang mengandungi merkuri, wajah mereka akan kelihatan putih yang pucat, bukan putih natural. Pendedahan kepada merkuri boleh menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan. Jadi, merkuri boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang, kegagalan sistem saraf, mengganggu perkembangan otak bagi bayi yang dalam kandungan atau bayi yang baru lahir. Selain daripada kerosakan buah pinggang, merkuri dalam produk pencerahan kulit juga boleh menyebabkan ruam-ruam pada wajah, kulit menjadi gelap seperti terbakar, dan akan meninggalkan parut jerawat pada wajah. Kebanyakan golongan remaja, mereka lebih cenderung dalam penggunaan produk yang mengandungi merkuri kerana mereka tidak mendapat pendedahan yang terlalu luas tentang bahayanya penggunaan produk merkuri. Jadi, kita sebagai pengguna yang bijak, kita perlulah pandai dalam membuat sesuatu pembelian supaya kita tidak terlibat dalam penggunaan produk yang mengandungi merkuri. So, dari situ kita dapat menjaga diri kita daripada menggunakan produk yang terlarang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Farisha Shazin daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya daripada bidang penulisan perincitan. Okey, dalam video ni saya nak bagi 5 etika berkomunikasi dengan pelanggan. #close sales. Okey, yang pertama, panggil prospek atau pelanggan dengan panggilan yang lebih tinggi seperti Tuan, Puan, Datuk, Datin, Doktor. Ini kerana mereka akan lebih rasa dihormati. Kedua, jika anda berjumpa dengan pelanggan daripada golongan bijak pandai dan profesional, anda biarkan sahaja mereka bentul. Anda iakan je apa yang mereka kata kerana peniaga yang argumentatif sentiasa tak dapat close sales.
Yang penting close sales. Ketiga, jika anda berkomunikasi di dalam SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya, amalkan penulisan yang penuh, jangan short form. Ini kerana anda nampak lebih profesional terhadap perkara-perkara kecil seperti ini sebagai seorang peniaga. Keempat, gunakan emotikon sebaiknya, jangan melampau. Ini akan menunjukkan anda seorang yang positif, mesra dan boleh didekati. Okey, yang terakhir, jika anda lambat temu janji dengan customer ataupun lambat hantar barang customer ataupun lambat balas chat customer, anda perlu minta maaf banyak-banyak pada mereka supaya mereka rasa anda ini profesional dan minta maaf atas servis anda yang kurang memuaskan pada mereka. Okey, itu sahaja 5 etika berkomunikasi dengan pelanggan dari saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Anissa binti Zainuddin. Okey, saya menuntut di Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya mengambil kos ataupun pengajian dalam bidang pengurusan perwujudan. Okey, hari ini saya ingin menceritakan apakah itu bencana lisan. Okey, bencana lisan adalah suatu musibah yang terjadi atau dialami oleh seseorang yang diakibatkan oleh sebuah ucapan, pernyataan, cacian, fitnah dan lain-lain. Okey, lisan adalah adalah perkataan dari bahasa Arab, iaitu lidah. Okey, lidah seperti yang kita tahu adalah salah satu bahagian anggota tubuh kita yang wajib kita jaga fungsi, kegunaan dan sudah tentunya kesihatan. Okey, dari sudut positif lidah adalah kita dapat menikmati betapa lazatnya makanan dan minuman. Selain itu, kita dapat berbicara, memberi pendapat, bercerita dengan dan menghubungkan antara manusia. Okey, selain itu juga dapat memperindah lagi nyanyian dan irama. Namun, dari sudut negatif pula, lidah dapat memutarbelit segala cerita dan peristiwa yang berlaku. Selain itu, dapat membuat orang tertawa menjadi menangis. Selain itu, dapat mengangkat darjat seseorang ke tempat yang tinggi. Namun, lidah juga tak kalah menakutkan kala menjatuhkan darjat seseorang ke tempat yang sangat rendah. Itulah yang akhirnya menimbulkan bencana lisan. Okey, antara bencana lisan yang sering berlaku di sekeliling kita adalah seperti mengejek, mencaci, mencela serta menghina. Okey, sebagai contoh, kita meniru apa yang orang ada kekurangan. Sebagai contoh, kita meniru rakan kita bahawa beliau adalah seorang yang gagap ataupun bisu supaya ianya menjadi bahan ketawa. Okey. Selain itu juga kita mengejek fizikal orang ataupun kita body shaming. Okey, ataupun kita berkata buruk, hodoh, celaka dan sebagainya pada rakan-rakan kita. Okey, selain itu gurau senda berlebihan. Okey, kita bergurau mengenai perkara-perkara yang tidak sepatutnya atau terlalu berlebihan. Sebagai contoh, kita bergurau mengenai perkara keagamaan sehingga menghina dan memperlekehkan agama yang suci. Okey, selain itu kita jangan sampai buat orang terasa ataupun terluka. Okey, yang terakhir adalah mengumpat ataupun yang sering kita dengar adalah membawang. Okey, sebagai contoh kita mengata kisah hidup orang lain ataupun kita menjaga tepikan orang. Okey, contoh sebagai contoh situasinya adalah macam korang ajak rakan lain untuk dengar macam ni. Korang tahu tak yang sekian-sekian ni dia jahat, dia suka mengata orang, macam tu. So itu adalah antara yang boleh menyebabkan bencana lisan berlaku. Saja contoh bencana lisan yang dapat saya simpulkan. Akhir kata daripada saya, jagalah lidah kita daripada berkata perkara yang tidak baik dan menyakiti hati orang lain. Sekian saja daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah dan buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum.